Sejarah, kita kena belajar sejarah untuk kita faham hadis, faham ayat Quran, dan kita ambil iktibar untuk kehidupan kita. Hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Cuba tengok tu, selalu kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Yang ni radhiyallahu an huma. Kenapa huma? Huma maksudnya dua orang. Sebab Jabir adalah sahabat, bin Abdullah, ayah dia Abdullah pun adalah sahabat. Bila dua orang sahabat, anak dan ayah, maka disebut radhiyallahu anhuma. Moga Allah meredai bos kedua-duanya. Kalau seorang, radhiyallahu anhu, kalau lelaki. Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan. Qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinah la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata, kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, iaitu perang Tabuk. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki yang kamu semua tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tadi ada bersama memperoleh pahala, tertahan sakit. Dalam satu riwayat dijelaskan, melainkan mereka yang tertinggal itu berkongsi denganmu dalam pahalanya. Di mana saja kamu berjalan, sama ada mendaki atau menurun, mereka tetap berkongsi denganmu dalam pahala, kerana kesungguhan niat, sedang mereka tertahan oleh uzur. Demikian pengaruh niat. Boleh faham tak Adin? Boleh faham dah tak? Saya terang gini, Jabir cerita. Jabir ni seorang sahabat yang hebat. Dia antara sahabat yang masuk Islam zaman kanak-kanak, orang yang awal masuk Islam. Dia kata, aku menyertai Rasulullah dalam 19 kali perang. 19 kali perang aku ikut Rasulullah, kecuali perang Badar dan perang Uhud. Mana yang dia bila sebut perang ni, Nabi ada perang yang besar, ada misi-misi ketenteraan. Mana dia kata perang Badar aku tak join, dia kecil lagi. Perang Uhud, sebab perang Badar tahun kedua Hijrah, perang Uhud tahun ketiga, dia tak ikut lagi. Selepas tu dia ikut Nabi. Sehinggalah perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku pada tahun 9 Hijrah. Perang Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. Tabuk suatu tempat di sebelah Syam, di sebelah utara, barat laut, utara atas Madinah. Jarak dia sekitar 14 marhalah. Dari Madinah nak pergi Tabuk, jarak dia 14 marhalah. Kita boleh jamak berapa marhalah? Bukan 2 marhalah. Bukan 2 kolah bukan 2 kolah. 2 marhalah. Boleh jamak 2 marhalah. Jarak 7 kan? Sebab 14 marhalah. Jarak antara, kalau kita kata 2 marhalah hari ni, kita ambil katakanlah 92 km. Kita tolak-tolak khilaf, kita kata 2 marhalah ni 92 km. Jarak 7, 9 kali 7 berapa? 64. Betul tak? 9 kali 7 berapa? 63. 930. 930 Kuala Lumpur ke
Mongolia mana? 630 km ke selatan Thailand lah. Gitulah jaraknya. Maknanya dalam perang Tabuk ni Jabir kata perjalanan yang jauh dalam keadaan Rasulullah dan tentera naik bukit, turun gunung, turun lembah, lalu tepi pantai, lalu pada pasir dengan jarak 14 marhalah tadi, jarak yang jauh. Nabi pun kata pada para sahabat, Nabi kata sesungguhnya kita dalam perjalanan ni ada orang, dia orang tu duduk kat Madinah, tapi setiap kali kita naik bukit, kita dapat pahala tak naik bukit? Kita turun bukit dapat pahala tak? Kita pergi berjihad dapat pahala tak? Setiap kali kita naik bukit kita dapat pahala. Dia orang kat Madinah pun dapat pahala yang sama dengan kita. Kita turun lembah, dia orang pun dapat pahala yang sama. Dia naik lagi, turun jihad, dia orang berada di Madinah dapat pahala yang sama dengan yang kita dapat. Sebab apa? Mereka nak sangat sekali, tetapi mereka tertahan sebab uzur. Mereka sakit, mereka uzur. Ada yang matanya buta, adanya yang cedera sebab perang-perang sebelum ni dia cedera, jadi tak dapat nak ikut sekali. Ada yang jatuh sakit, ikutlah, sakit kecil manis ke, darah tinggi ke, go out ke, apa ke, jadi dia tak boleh nak ikut. Hati nak sangat tengok orang panjat tiang pasal bendera, nak sangat panjat, tapi tak boleh nak panjat, sakit lutut, jadi ada pamphlet je lah. Ya, dapat juga pahala. Dia duduk di Madinah, kata Rasulullah, kita naik turun, mereka mendapat pahala yang sama. Ulama ada juga persoalan, Ustaz, ada ayat Quran kata la yastawil qa'idun, ada ayat Quran menyebut tidak sama orang mukmin yang duduk di rumah dengan orang mukmin yang keluar berjihad, tak sama. Macam mana pula ayat ni? Ayat ni kata orang mukmin yang duduk di rumah, orang mukmin yang keluar berjihad tak sama pahala. Macam mana pula? Lalu ulama menjawab, yang tak sama itu ialah orang mukmin yang duduk di rumah tanpa uzur. Tapi sekiranya mereka dia duduk di rumah, hati nak sangat, terbayang Allah nak perginya berjihad, nak ikut Nabi, tapi sakit, tapi uzur, maka mereka dapat pahala yang sama. Tapi kalau dia ni nak pergi tapi tak pergi, sebab apa? Tengok drama sedap, takut tinggal drama kat rumah, nak tengok TV je, tak pergi berjihad, itu tak dapat pahala lah. Yang Nabi kata sebab terhalang kerana uzur. Di sini pengajaran yang paling penting, kekuatan apa? Niat. Kekuatan niat dia Allah tahu, Allah Ta'ala tahu. Dan memang kita tengok, kita tengok ada orang yang berjuang, yang berusaha untuk Islam sampai di hujung usia, sampai uzur-uzur dah ikut untuk Islam, pergi juga umur 80 lebih dah, tuan guru naik kapal terbang pergi Putrajaya, pergi situ pergi sini untuk tengok, beri semangat orang pada Islam, uzur sangat dah, tapi dia nak lagi, ya. Setakat yang termampu. Jadi begitu, kadang-kadang kita kena ada pasal semangat. Nak berhijrah tak boleh dah Mekah Madinah, tapi kena ada dalam jiwa kita semangat jihad, semangat demi agama. Sekiranya ada tuntutan perlu aku pergi, aku nak pergi. Ada kalanya nak sangat tapi uzur, tapi tersekat, ini yang dapat pahala sama. Ustaz, dia ni nak berjihad juga, tapi hari tu kena bekerja, Ustaz. Bekerja ni tak masuklah kot dalam uzur. Ini dengan maksud jihad sebab ni perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang sangat hebat. Jadi kemudian Imam Bukhari meriwayatkan juga hadis yang maknanya lebih kurang. Kita baca hadis yang nombor 5, kita akan faham hadis yang keempat tu. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzr. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu berkata,
Kita kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, baginda lah, bahasa kita, bahasa Malaysia kita sebut baginda bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah. Kita tidak menempuh suatu dusun ataupun lembah, melainkan mereka itu bersama-sama dengan kita. Mereka itu terhalang oleh uzur kerana niat yang sungguh-sungguh ingin ikut berjihad, tetapi terhalang oleh keadaan yang memaksa mereka harus tinggal. Maka Allah berkenan dengan kurnia-Nya memberi kepada mereka pahala yang sama dengan orang-orang yang pergi berjuang di medan pertempuran. Medan ni Bu Haji, ke penterjemah ni orang Terengganu, di medan pertempuran. Demikianlah kurnia Allah yang tiada terbatas. Ini hebatnya niat. Ini hebatnya niat. Dia tak pergi pun, tetapi pahala sama. Dan kalau gitu Ustaz, kita niat je lah. Kita niat je lah, kita tak payah pergi. Janganlah kita nak tipu Allah. Allah Maha mengetahui dalam hati kita masing-masing. Allah Maha mengetahui. Macam yang kita baca hadis pertama dululah, yang pergi hijrah kerana nak kahwin. Orang lain nampak dia bagus, tapi dia hijrah, rupanya hijrah sebab nak kahwin, ya. Jadi begitu juga dalam perkara ni, hati nak sangat pergi berjuang, nak bersama-sama berada di medan, tetapi nak buat macam mana, sakit. Kalau ada soalan boleh tulis pas ke depan lah, sebab berkait saya tak tahu ada soalan tidak. Kalau nak tanya gitu takut terganggu orang lain. Sebab kadang-kadang ada persoalan berkait dengan hadis-hadis yang kita baca ni, boleh je tulis kat kertas, lepas tu hantar ke depan lah, senang.